sah sembahyang seorang itu tangan dia kena cap yang menghalang air wuduk sampai di tangan. Jawabnya, sah sembahyang walaupun penuh dengan cap pada tangannya, dengan syarat bukan ada pada anggota wuduk. Tak apa. Di lengan ni penuh ni atas ni cap ni, dia pun ambil wuduk, sah pasal sini tak kena. Baru faham. Maknanya kalau ada pada anggota wuduk cap, kita ambil wuduk. Cap tu dia mani'un, mencegah, nampak, daripada air sampai kepada kulit. Tak sah. Bila tak sah, kena wuduk sekali lagi. Tak wuduk juga dia pakai sah, mayang tak sah pasal tak ada wuduk. Nampak? Dia kata maaf itu sedikit cap. Kepada siapa? Kepada orang yang kerja ngecap. Dia kerja ngecap, memang hari-hari main ngecap, maka syarak buat mari satu peraturan, dilonggarkan hukum bagi orang yang kerja ngecap. Kalau halus-halus dimaaf. Kita tak kerja ngecap, ada nampak sikit, dah maaf. Nampak? Orang main dengan ikan, nampak? Maka dimaaf baginya sedikit sisi ikan. Yang tengok sekali bah tak nampak, tengok sekali lagi baru nampak. Maaf, kerana payah hari-hari dia nak cek sisi ikan. Tak, tapi orang ngecap dah maaf sisi ikan. Orang main ikan dah maaf kena cap. Dah. Hukum bersalaman dengan orang tua yang monopos batal wuduk tak? Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i batal. Tetap batal wuduk. Okey? Walaupun dia sangat tua. Maksudnya tua sangatlah. Tua ni ada tiga jenis. Tua biasa, tua biasa 70. Tua, kalau tua lagi panggil tua geta. Orang Terengganu kan? Tua geta ni 90-100. Selagi kalau kita nak arah, kita kata tua benda. Tua nak apuh. tua nak apuh. Tu bahasa Terengganu. Terengganu dia kasar sikit. Tak apalah, orang tua dia panggil. Ada selagi tua. Tua ni janganlah. Tua nak apuh tu pasal tua sangat. Ada selagi tua yang sebut, kalau boleh jangan jadi tua gini. Tua benda. Tua dah sudah kediri. Faham ya? Jangan tua dah. Tua nak apa tak pergi pasal tua sangat. Tua kereta pun nak kerana tua sangat. Tua dah sudah kediri. Faham? Tua dah tak mari gok sejik. Faham lagi? Nah, tapi kalau bagi biti depan kali je. Orang kata walau mu ni habis acara dah kau buat di sejik Kuala Bekah. Kuliah subuh dah pergi, kuliah duha dah pergi, kuliah garik dah pergi, panggil ulama siapa dari Indonesia pun. Pak Long dah pergi kau. Nak pergi sangat. Tapi nak duduk lama jadi tubik gembong. Pula dah. Kalau lagi duduk lama tubik gembong. Faham lagi balik dengan Pak Long. Tapi kalau bagi biti Cik Sulong bin Rahman RM600. Dok tubik gembong pun berapa? Ini masalah. Tapi bukan kalau bekau Pulau Musang tu. Allah Rabbi. Jangan jadi tua dah sudah berdiri. Tua dah judi lagi. Allah Rabbi. Tua dah. Allah kocek benar sama ekor. Okey, perempuan tua 70, 80, 90, 100 batal wuduk. Dalam kitab I'anatul Talibin sebut pendapat yang muktamad batal wuduk. Nampak? Dan walaupun kita sentuh dengan tangan lasa ni tangan hok sarah rosak, tak rasa dia. Faham? Dia sentuh peha perempuan tu dengan sentuh kepala kambing sama. Faham? Tak ada perbezaan dah. Apa? Pun batal wuduk juga. Saya duduk di Australia, di mana masih saya beli ikan untuk ditimbang, babi juga timbang tempat yang sama. Macam mana dan apakah hukumnya? Dia duduk Australia, negara bukan negara orang Islam lah. Tapi di sana ramai orang Islam Australia ni. Paling ramai tinggal di Perth, di sebelah barat Australia. Jadi bila dia timbang, dia beli tadi, ada orang putih beli babi, letak daging babi 1 kilo atas nimbang. Pak bola supik jual. Gerang dia pula ikan berpok lagi tu. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i
Najis mughallazah ni ada dua, itu anjing dan babi. Bila diletakkan daging babi, melekatlah darahnya itu pada tempat timbangan. Kemudian berpindah pula darah itu kepada ikan yang kita beli. Maka kena basuh 7 kali juga. Faghsiluhu sab'a ulahu nabitura. Bukan basuh tu beruh ikan. Cucur saja. Air benda sebenarnya basuh dengan air tanah ni cukup mudah. Yang jadi payah itu kerana silap faham. Siapa jadi seluk. Ada kita ambil bekas air yang bersih begini. Kemudian kita ambil tanah bubuh. Kita kucar, siapa jadi kalau kau tengok air benda. Air tanah. Cukup memadai. Lagi ambil air tanah tadi dan sudah kokoh tadi, cucur di ikan sekali. Lepas tu di sini ada kampai. Boleh bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah memadai. Tak wajib 1, 2, 3, 4. Ada wajib lagu tu. Di segi fiqh bubuh. Sikit-sikit pada muqaddarnya sudah 6 kali lalu. Maka capur 7 tadi air tanah, sudah bersihkan itu. Zakat fitrah untuk bayi dalam kandungan. Dalam kandungan tak kena zakat fitrah. Melainkan dia lahir pada bulan Ramadan, barulah kena zakat fitrah. Kalau dia lahir bulan Syawal, tak kena fitrah. Contohnya rabang garik esok raya. Faham lagi? Rabang garik Allahu akbar. Beranak. Maka budak ini sempat dengan Syawal, tidak sempat dengan Ramadan, tak wajib zakat fitrah. Faham? Tapi kalau dia beranak dulu, Allahu akbar, beranak dulu, maknanya Ramadan dulu. Faham? Dia keluar itu dia sempat dengan Ramadan. Sesaat Ramadan, Syawal. Nampak? Maka dia dapat Ramadan dan dapat Syawal. Wajib zakat fitrah. Ingat tak sipir dia? Dia gininya, perempuan yang cantik bukan perempuan yang keluar front page depan magazine, majalah. Bukan perempuan yang bila dia selfie dia dapat 5,000 like. Bukan. Perempuan yang cantik ialah perempuan yang suaminya kata dia cantik. Cakap tu je. Faham lagi? Cukup lah. Seorang yang laki-laki dalam dunia kata cantik, iaitu suami aku. Dia termasuk perempuan yang cantik lah. Faham lagi? Apakah hukumnya kita menelan atau tertelan saki-baki air wuduk lepas berkomor? Kita ludah beberapa kali dah, tapi masih ada rasa sikit-sikit lah. Terima kasih. Baik. Dia ambil wuduk mayasa. Faham? Mayasa dia komor lah. Mat madah berkomor itu sunnah. Ketika apa benda ni berpuasa, masuk air ke hidung pun istinsyak sunnah juga, dia menjadi perintah agama juga. Kemudian dia pun kehek dah. Jadi mungkin ada sedikit air wuduk tadi, air paip yang duduk dalam mulut, sebab bila kita kehek tak tubik 100%, tinggal 5%, campur dengan air liur, tertelang. Batal ke tak? Tidak batal. Yang batal ni memang jelas air itu bertakung di dalam mulut dan kita telang, itu batal. Yang susah nak jaga, yang payah nak pelihara kerana tak tahu air ni keluar habis ke tak. Biasanya hak begitu kita tertelang sikit sangat. Al-qalil kal-adami, kaedah fiqh kita, bila sikit macam tak ada, maka ya'afu anhu, diberi kemaafan. Faham lagi? Nabi SAW pernah sebut, orang cerdik bukan orang yang ada PhD, yang tinggi degree, tapi al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut atau kama qala, orang yang cerdik ialah orang yang melihat kekurangan dirinya sendiri, kemudian dia pun beramal dengan amalan-amalan yang kalau dia mati nanti amalan itu boleh memberi guna. Itu orang cerdik tu. Jadi kita pun muhasabah, aku ni cerdik ke tak? Yang kata kawan aku ni, masing-masing aku cerdik tak? Nak tengok cerdik tak cerdik, tengok tadi lah. 2 syarat. Pertama, melihat kekurangan diri sendiri. Yang kedua, melakukan amalan yang lepas daripada mati dia untung. Apakah amalan terbaik? Mencari Lailatul Qadar. Kalau nak cari Lailatul Qadar, tak usah cari 1 malam, cari 30 malam. Dr. Ahmad Syarwasi sebut dalam kitab Yas'alunaka Fiddin, tahu kitab orang Mesir. Dia kata kalau mu nak Lailatul Qadar, mu beramal setiap malam, solat maghrib, sunat isyak, fardu isyak, solat tarawih dan solat witir. Lazimkan setiap malam, kamu akan dapat. Kalau tidak dapat tepat-tepat atas Lailatul Qadar, kamu akan dapat CP-CP Lailatul Qadar. Faham lagi?
Kita dak malam lain tak mau beramal, nak malam itu kedai nak beramal. Faham lagi? Malam lain tidur subuh budak mayang. Malam tu kawan dia kata, macam pelik malam ni kawan dia mesej lu WhatsApp. Pokok pun nampak macam nunduk belakang. Kawan tu mandi junuk tu. Pada puasa pun tak. Dia nak tikang lah itu kodai. Itu salah. Faham? Buru setiap malam Nabi semayang. Serawih ada di rumah, ada di masjid. Dia ni macam-macam dalam TikTok, dalam apa, duduk perhina ustaz dan sebagainya. Ini untuk guru dan sebagainya, laga-lagakan orang. Jadi macam mana? Tak salah yang. Faham lagi? Tak salah yang kan Nabi kata la yadkhul jannatan namam, tidak masuk syurga golongan laga orang ini. Lepas tu kita nak kata masuk syurga, boleh tau? Nabi kata la yadkhulu, golongan yang laga orang, jadikan orang berbalah, tidak akan masuk syurga. Sama ada TikTok ke, Facebook ke, YouTube ke, tidak akan masuk syurga. Nabi kata la yadkhulu. Lepas tu kita nak kata masuk. Ke gua ni? Masuk ke tak? Ada dah. Apa pun lagi layak orang tak masuk syurga. Tenang je. Isteri meninggalkan rumah, suami balik ke rumahnya dalam tempoh yang agak lama dengan alasan yang tidak menasabah. Sedangkan suami tidak redha. Bagaimana kedudukan nafkah isteri tersebut? Adakah dikira durhaka maupun pencerahan? Suami selagi isteri tidak durhaka wajib beri nafkah. Jika durhaka sudah gugur kewajipan nafkah. Tempat tinggal je wajib. Nafkah makan minum tidak lagi. Jadi keluar meninggalkan rumah itu durhaka namanya. Ayyuma mar'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi la'anat hal malaikatu hatta tarji' au kama qala. Mana-mana isteri keluar rumah tanpa kebenaran suaminya, suami tak benar keluar juga, maka sepanjang dia ada di luar, dia dilaknat oleh para malaikat sampai dia balik semula ke dalam rumah. 3 bulan mal'unah, dilaknat. Faham lagi? Tapi orang puang dan dia nak buat sesuatu, dia peduli laknat tak laknat. Tak ada peduli. Kenapa? Kerana syaitan menghiaskan, jolok dia, goda dia, hasut dia. Batu orang puang, dia takut masa mana? Masa dengar. Tak cerita, takut malam petang tu mulai dia tanya tok lelaki, tak kepala. Faham lagi? Padahal malam baru kuliah. Tapi bukan yang jamu bokok lah. Kau kata abang. Tahu tak? Takut kejap je dah. Dia dah mari seh dia. Nampak tak? Dia dah ada malu air dah. Tengok kalau kita balah dengan bini kita lah, bukan balah bergama. Balah kira lah kokang luar rumah. Kat pintu, faham? Jiran kita tak tahu. Itu baik, faham? Tang tiba-tiba jiran kita balik. Kita kata gua ni, saudara, simpangan baru lu orang. Suami, tapi laki bini kita jawab, "Maklum dah. Dia apa?" Betul tak? Betul tak gitu? Ke lain begini. Dah yang bagi stress tu sebab tu lah, jangan main. Bukan nak marah kau, tu tidak. Nak kapal dia bisa dia. Bisa dia. Tengok penceramah. Suara tu berapi. Macam rimakau. Mantap dah. Balik rumah macam hamster. Faham? Pasal bisa. Bini tu bisa. Betul tak? Jangan main. Juru selang. Nak tengok ikan. You ni tahan sirik serta. Kalau sirik serta takkan ikan macam tu. Faham lagi? Tak ada 12 kaki ikan. Dah sirik banyak ni. Terjun tum. Bong ngepik di hidung saya, pakai buka saya, spender. Dum. Cari 50 ya. Tengok anak selayang tergedok. Betul tak? Tidak bimbang, you tak you. Tapi ada rumah, mau kepik apa pun. Tak lagi. Bapak you rumah. Tahu tak? Itu bisa. Itu kelebihan orang. Bukan nak kata orang tidak. Berarti orang jangan ikut suka hati. Balik di rumah pula tukar kaca tu ramai. Jadi kau lama kau deraka, kau balah, kau retok, kau jauh. Batu kalau cerai jangan lari. Kalau tu khurujuna min buyutihinna, jangan kamu halau isteri kamu yang baru bercerai balik ke rumah mereka itu. Wala yakhrujna, dan mereka pun jangan keluar. Nampak? Duduk dengan anak-anak laki kita, duduk bilik dia. Faham lagi?
Supaya apa? Bila kita duduk dekat, mudah nak jadi baik semula. Bila cerah balik rumah mak, jeng. Mak dara tahu belakang dah, pentang tu penuh lagi. Mak dia kata, aku kata dah lakimu itu macam datang laki. Faham lagi? Jadi bini dengar ni, kau sayang ke kau benci? Kau benci? Lagi? Tu maklum dah hari ni hak mulanya hak Raja Wali. Mari hak tu gen ni. Aku kata dah nak tak beruk tu. Jadi kau pecah. Itu sungguh. Tapi kalau duduk serumah, tapi jangan berdua, duduk serumah. Faham lagi? Ada temang anak apa semua. Tak? Derah nak baik sikit. Dia kalau bala hari pertama. Laki pun buat air diri. Ketang. Ingat ke gula? Aja motor pun. Bini duk hitam. Patang muka, datang bodoh. Patang muka. Gitu hari pertama. Tak? Hari kedua, buat ke air se. Kek lagi lah kita buat. Boleh tahan sikit. Betul tak? Hari ketiga kita nak suruh dia buat dah. Air buat dah. Ada pun betul-betul saji. Kan lain tu. Ada kau dekat. Air keempat dia mandi, kita nak masuk pula. Tubik dia kan nak pergi kerja pula Bini kita gaduh-gaduh tubik. Dia tubik, jualan saku di batu. Aku rojak semula. Tu kan tenang. Betul tak? Dah main puming itu dah rojak apa lagi. Tak? Saya darjah 5. Saya nak tanya, boleh tak saya tak puasa sebab lapar sangat? Terima kasih, wahai ustaz. Siapa tanya ni? Angkat tangan. Darjah 5. Jawabnya boleh. Tak usah kata darjah 5. 55 tahun kalau lapar sangat, boleh berbuka. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala hendak dengan menjakukan taat ini, dengan suruhmu itu, suruh ini, wajib itu, wajib ini, bukan nak suruhmu susah, nak suruhmu senang. Sebab tu ada ayat pamanka naminkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa di kalangan kamu musafir atau sakit, maka boleh berbuka qada lah lepas raya. Jadi kalau kita orang gagah sekalipun mai akak besi 400 kilo pagi-pagi, petang 400 kilo, jadi akak wik, katang. Tiba-tiba pada hari itu tersangat lapar. Bila tersangat lapar, boleh berbuka. Faham lagi? Bukan lapar. Kalau lapar tak boleh berbuka. Kalau lapar boleh berbuka, semua orang buka. Sebab berpuasa itu suruh lapar. Faham lagi? Nak suruh rasa lapar supaya kita rasa seperti macam orang susah. Yang boleh bukan lapar, tersangat lapar. Apa dobitnya? Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami, Dr. Wahbah Zuhaili kata, dia boleh membawa kepada kematian, menurunkan puasa, boleh jadi rebah, pensan, pitam dan sebagainya. Kata panggil tersangat lapar, maka boleh berbuka. Satu lagi, kalau kamu belum balik, maka kita latih puasa. Kita kadang-kadang silap juga tengok ibu bapa orang Islam, anak dia yang masih kecil 5, 6, 7 tahun dipaksa-paksa puasa. Allah tak suruh paksa, Allah suruh latih. Latih puasa kanak-kanak bukan latih puasa pagi sampai berbuka. Latih puasa sekali hari, 3 jam, itu maksud latihan. Ni kita duk marah anak-anak baru jam 1, buka 2 hari nak marah. Ayah mengamuk. Ayah tengah tanang tak puasa lagi. Faham kan? Jadi latih anak berpuasa bukan latih puasa pagi sampai ke petang. Maksudnya sampai ke mana yang mereka mampu. Pukul 11 tanya adik, lapar tak lagi? Tahan ni mak. Okey, puasa lagi. Itu maksud latih. Dah kejar sampai anak nerak terus. Tak tika 3 beradik. Itu silap, bang. Kerana mereka belum balik. Okey? Adakah doa anak sampai kepada ibu bapanya kalau anak itu seorang yang sering melakukan maksiat dan dosa? Maksud awaladin solihin yad'ulah. Seorang itu mati meninggalkan anak yang soleh yang berdoa kepada arwah ibu bapa. Soleh di situ maksudnya mukmin. Faham tak? Maksudnya orang yang beriman. Walau kana fasiqah, sekalipun orang fasik. Nampak lagi? Cara ni dia orang mukmin. Kerana doa orang mukmin itu dimakbulkan Allah. Okey?
Dan adakah wajib makbul? Itu terserah pada Allah. Fa amruhu ila Allah. Nah, jadi pada cakap pada zahir syariat ini kita kata anak yang berdoa kepada ibu bapaknya walaupun anak itu ada melakukan dosa, doa itu bermanfaat kepada orang tuanya. Dalam solat berjemaah kita tak dengar bacaan yang kita baca kerana imam tak berhenti sekejap. Adakah sah solat kita? Kita tak dengar. Imam lepas Fatihah terus baca surah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sembahyang Isya. Patut masa tu imam berhenti sekejap sunat. Makmum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Faham lagi? Tapi imam ini dia terlupa. Dia pergi baca selalu. Atau dia memang jenis baca selalu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai dzatil buruj. Terus sambung. Nak makmum nak baca Fatihah tak dengar dah. Speaker kuat. Speaker baru beli. Faham lagi? Jadi bila kita baca di tempat yang bising, maka tak dengar, tak perlu kita lawan dengan bunyi yang ada. Dalam kitab-kitab pakar dia kata jika seorang itu solat di tepi benda yang bising seperti enjing. Enjing ada enjing mesin repah belah ni. Atau mesin kisar seming. Tak perlu dia lawang mesin seming. Bismillah. Tak salah lawang. Membaca macam biasa, kira-kira kalau tak ada bising dengar dah sudah memadai. Walaupun mu tak dengar kerana bising. Faham? Makna kalau orang tutup mesin, dengar tak? Dengar tak. Sudah memadai. Okey?